Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min qawli. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني بل أعطنا محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita masuk pada juzuk yang ke-6. Masya Allah, nak menunjukkan Ramadan yang ke-6 pada hari ini. Jadi dalam juzuk yang ke-6 ini adalah menyentuh surah akhir di akhir surah An-Nisa, okey, dan permulaan dan sedikit daripada surah Al-Maidah. Okey, baik. Mengenai surah An-Nisa ini, kalau kita lihat pengajaran daripada surah An-Nisa ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat daripada awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita apakah ciri-ciri orang-orang yang sepatutnya kita jangan bersikap dengan sikap mereka, iaitu di antaranya iaitu sikap yang seperti mana yang diberitahu dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, janganlah kami jadi seperti orang-orang yang engkau murkai. Maka dalam surah Al-Baqarah ni Allah Subhanahu wa taala memaparkan khususnya tentang sikap Bani Israel agar kita jangan mengikuti seperti mereka. Kemudian masuk kepada surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menerangkan pula waladdallin, iaitu menjelaskan tentang di mana apakah mindset yang perlu kita ada. Kita harus memerangi mindset orang-orang yang jangan sampai kita ni tertipu, jangan sampai kita ni terpedaya dengan godaan syaitan dalam kesesatan, sehingga kita seperti mana yang berlaku kepada golongan Nasara, iaitu golongan yang mengambil Sayyidina Isa sebagai anak Tuhan. Dan di dalam surah Ali Imran juga, surah Al-Baqarah, Ali Imran juga yang menerangkan bukan saja berperang dengan mindset, tapi kemudian di akhir itu menceritakan tentang peperangan yang sebenar, iaitu dalam peperangan Uhud. Diceritakan kita bagaimana kalau kita mengalami kekalahan di dalam suatu pertempuran. Kemudian datangnya surah An-Nisa, surah An-Nisa datang selepas Ali Imran supaya Allah Subhanahu wa taala nak mengajarkan kita janganlah kita jadi seperti surah di dalam surah Al-Baqarah, kemudian dalam surah Ali Imran, kemudian jangan juga kita menjadi seperti apa daripada kebanyakan suku-suku kaum ataupun kebanyakan amalan jahiliah di mana mempergunakan wanita, menindas orang yang anak-anak yang yatim, golongan fakir miskin. Maka inilah dia skop perbincangan di dalam surah An-Nisa ini untuk mengangkat keadilan bil qisti. Jadi kita akan lihat di dalam surah Al-Baqarah telah menjelaskan bil qistu maknanya dengan berlaku adil, telah diterangkan di dalam daripada awal surah Ali Imran 2 kali, kemudian datangnya surah An-Nisa diterangkan 2 kali. Kalimat bil qisti ni disebut 2 kali. Bil qisti hendaklah berlaku secara adil, seperti mana yang kita lihat dalam ayat 127 surah An-Nisa ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna.
sungguhnya kamu ditanya mengenai wanita, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan hak keadilan kepada wanita, khususnya golongan yatim. Jadi kalau kita lihat Bilqis ini berlaku adil. Jadi keadilan dalam mata Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah seperti mana yang mungkin kita manusia, malahan wanita, kita ni selalu melihat keadilan tu seperti 1+1, mesti 2. Tapi namun keadilan Allah itu adalah jauh lebih adil, di mana Allah Subhanahu Wa Taala melihat mengikut tabiat semula jadi manusia, mengikut penciptaannya, maka diberi keadilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kepada kriteria tersebut. Bukan seperti mana yang hanya dipandang secara zahir oleh manusia. Sama juga kalau kita ibaratkan, kita ada anak-anak yang besar dan kita ada anak yang kecil. Kita nak berlaku adil, adakah adil itu dengan kita menyendukkan nasi setiap anak kita tu 3 senduk, maknanya yang besar kita kasih 3 senduk nasi, yang kecil pun kita kasih 3 senduk nasi. Itu sebenarnya sudah bukan berlaku adil, tetapi dah menzalimi golongan yang anak yang kecil. Mana dia mampu untuk makan 3 senduk nasi? 1 senduk pun belum tahu dia boleh habis. Jadi ini saya ibaratkan, keadilan di mata Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengikut penciptaan kita semula jadi. Okey. Kemudian di dalam surah An-Nisa ini, Bilqis yang kedua iaitu adalah ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillah, iaitu pada ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu golongan yang qawwamin. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa ini tak lain tak bukan supaya nak menjadikan kita ni teguh pendirian, teguh sikap kita, kita merasakan kehebatan menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah mereka yang kuat, teguh pendirian ke atas keadilan tersebut. Syuhada alillah, kita ni semua adalah para yang saksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cantiknya akhir surah An-Nisa itu kemudian diawali dengan surah surah Al-Maidah, di mana Al-Maidah ini ayat dia lebih kurang bunyinya sama seperti apa yang saya baca tadi, tentang ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamin, jadilah orang yang kuat. Maka dalam surah Al-Maidah berbunyi ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Jadi kita lihat akan dia punya motif matlamat dia tu sama, cuma dia ada sedikit perubahan dari segi mana pengawalannya. Kalau dalam surah An-Nisa itu dikedepankan keadilan bil qisti syuhada'a lillah, tetapi dalam surah Al-Maidah kunu qawwamina bil qisti kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadi sebenarnya anda carilah apakah perbezaan tersebut, baca dalam terjemahan, baca dalam tafsir, dan kita akan melihat keindahan dalam susunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Baik, sedikit tentang surah Al-Maidah, sedikit saja, saya tak sentuh semua. Al-Maidah maksudnya adalah hidangan. Hidangan kerana menceritakan tentang hidangan yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Isa alaihi salam untuk diturunkan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permintaan mereka dengan syarat mereka haruslah benar-benar beriman kepada Allah, dan selepas itu tidak boleh mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, mereka akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Okay. Jadi Al-Maidah ini juga digelar oleh para ulama sebagai surah Al-Uhud, iaitu surah perjanjian. Aufu bil uqud. Okay. Kerana dalam awal surah Maidah ini menceritakan tentang perjanjian dan banyak
disebut ya ayyuhalladzina amanu di dalam surah Al-Maidah ini. Menunjukkan apa? Maksudnya lepas Allah Subhanahu Wa Taala dah jelaskan kepada kita sikap Bani Israel, sikap orang Nasara, bagaimana kita harus menjadi bukan seperti golongan-golongan jahiliyah, bukan seperti orang yang menindas orang-orang yang lemah. Maka dalam surah Al-Maidah ni cantik, dia penggulung iaitu menyuruh kita untuk berpegang teguh pada apa yang kita dah janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah saya akan jelaskan lagi mengenai surah Al-Maidah ini, surah kita untuk berjanji setia dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah pada esok hari di dalam juzuk yang ke-7 insya-Allah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.